Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna fahman nabiyyin wal malaikatil mukarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ini kita baca kitab akidah, iaitu Aqidatul Najin. Kita dah sampai ke muka 239 di atas sekali. Wa yu'khazu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima ibtikaruhu ta'ala ila ma yahsulu gharaduhu kaifa wa huwa ta'ala al-ghaniyyu an kulli ma siwah. Yang bermaksud, dan diambil daripada arti daripada terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya, itu tersuci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya. Dan jika tiada tersuci Allah daripada yang demikian itu, nescaya lazimlah berkehendak Allah Ta'ala kepada barang yang menghasilkan kehendaknya, betapa dan iaitu Allah Ta'ala kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Yang jelasnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta, menjadikan sesuatu. Allah suruh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah menyuruh kita melaksanakan salat, suruh segala yang difardukan. Apakah dengan perintah itu Allah nakkan faedahnya kembali kepadanya? Dah tentu tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya. Yang kita lakukan daripada amal ketaatan, segala apa yang diperintahkan, semuanya kembali kepada kita. Orang yang bersalat, orang yang taat, orang yang patuh, dijadikan balasan syurga, bahagia di akhirat. Adapun orang yang tidak melaksanakan segala titah perintah Allah, orang itu jugalah yang akan dapat balasannya, iaitu dimasukkan ke dalam neraka. Allah tak ada apa-apa nak ambil apa-apa, orang kata, daripada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang itu. Semuanya itu kembali kepada makhluk, iaitu manusia itu sendiri. Jadi kalaulah dikatakan Allah hendakkan kembali sesuatu yang ditetapkan itu kepadanya, maka bagaimana Allah sebagai yang dikatakan Al-Ghani, maknanya terkaya daripada setiap sesuatu, maka dah tentulah tak ada sedikit pun faedah yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Semuanya apa yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia, adalah kembali kepada diri mereka sendiri. Dan tiada tersembunyi bahawa katanya tersuci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah pada segala perbuatan dan pada segala hukum itu setengah daripada barang yang masuk di bawah mukhalafatuhu lil hawadis,
dan sesungguhnya telah lalu sebutnya dan hanya ditentukan atasnya oleh musannif serta masuk yang tersebut itu kerana bertambah-tambah ihtimam, iaitu perhatian berat dengan dia kerana hendak menolakkan waham ketiadaan masuk yang demikian itu di dalam kalimah tauhid. Dan apabila kita ketahui kaya Allah Ta'ala daripada mengambil faedah, nescaya tiada berkehendak baginya pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan, dan tidak berkehendak baginya pada suatu hukum daripada segala hukum syarak yang 5, dan iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Itu adalah sumber hukum dalam agama kita. Dilarang itu maksud haram, disuruh suruh fardu, maka itu adalah benda yang wajib, dan disuruh juga tapi ada pilihan, boleh buat boleh tak buat, maka itu sunat. Dan juga makruh, kalau ditinggalkan itu lebih baik daripada dibuat. Dan harus, harus ini sama ada nak buat tak buat tak jadi masalah. Harus ni seperti kita mandi biasa dah. Ada yang tak nak mandi pun tak ada masalah, tak berdosa dia tak mandi. Kalau mandi pun tak jadi masalah. Kalau mandi wajib, itu kena, wajib mandi. Barulah tentang pelaksanaan wajib itu kembali kepada kita semua, bukan kepada Allah. Jadi Allah tetapkan hukum itu, hukum ini, bukan nak kembalikan segala apa yang ditetapkan itu kepada Allah. Dan bermula gharad, iaitu tujuan yang tersuci Allah Ta'ala daripadanya itu, iaitu ibarat daripada cita-cita yang membangkitkan ia akan Allah Ta'ala atas menjadikan suatu perbuatan daripada segala perbuatan, atau satu hukum daripada segala hukum syarak, daripada meliharakan maslahah yang kembali ke atas, di atas dirinya atau atas makhluk, dan kedua-dua itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Adapun mustahil kembali maslahat atasnya Allah Ta'ala itu, maka mengisyaratkan oleh musannif kepadanya dengan katanya, jikalau tiada tersuci Allah daripada mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya, nescaya lazim berkendaknya Allah Ta'ala kepada barang yang menghasilkan gharadnya, maka tiada ada ia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Maha suci Allah daripada demikian itu. Maknanya kalaulah Allah memerlukan faedah daripada apa yang telah didatangkan, seperti hukum suruh sembahyang, suruh puasa, melarang zina, melarang mencuri, melarang minum arak, kalau semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak terkayalah Allah, tidak terkayalah Allah kerana nakkan faedah. Yang nakkan faedah ni kita semua lah manusia, makhluk. Adapun Allah tak ada sedikit pun nakkan faedah daripada apa yang telah dilaksanakan dan apa yang telah ditentukan dari segi hukum hakamnya. Itu tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pun tidak ada kembalinya faedahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna maslahat yang kembali atas dirinya itu, iaitu faedah yang dapat baginya Subhanahu Wa Taala daripada perbuatannya atau hukumnya, iaitu seperti membesar manusia baginya, artinya jadi besar ia pada segala manusia, maka adalah maslahat itu sifat baginya, dan sifat yang kamal, iaitu kesempurnaan. Misal kata kita Allah kurniakan, misal kata nikmat, pangkat, kedudukan, kesenangan, kemewahan, maka kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dengan pujian kita itu bertambah-tambah kedudukan Allah itu,
ataupun pujian yang kita lakukan itu kembali kepada kita, makna kita dapat pahala ganjaran, ya. Jadi maknanya itulah nak dikaitkan bahawasanya apa sahaja ketentuan perbuatan Allah itu ianya tidak sedikit pun nakkan faedah, ya, daripadanya oleh Allah. Allah tak mau, tak ada nak faedah apa-apa pun, daripada apa yang telah diciptakan atau dijadikan atau ditentukan hukum hakamnya. Maka ada ia berkendak pada bersifat dengan ini kamal kepada segala perbuatannya atau segala hukumnya yang menghasil ia baginya akan ini, iaitu kamal, kesempurnaan. Dan makna maslahat yang kembali atas makhluk itu, iaitu faedah yang dapat bagi makhluk daripada perbuatan Allah Ta'ala dan hukumnya seperti makan dan pakai dan lainnya pada di dunia, dan lazat mereka itu dengan demikian itu dan lainnya pada akhirat. Jadi apa yang Allah tentukan, Allah kurniakan kita mampu merasa makanan dengan lazat, kita makan dapat rasa kenyangnya, kita minum dapat ada menghilangkan hausnya, dan macam-macam lagi nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Semuanya itu adalah kembali kepada manusia itu sendiri, maka iaitu sebab kalau katalah manusia tak mau makan, Allah tak ada kesan apa-apa, kamulah yang apa, kalau tak nak pakai pakaian pun kamulah yang akan malu, maka iaitu sifat mereka itu, dan iaitu daripada segala kejadiannya Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu Khalik, iaitu pencipta bagi mereka itu dan bagi segala sifat mereka itu. Maka jikalau adalah maslahat itu membawa ia atas perbuatan atau atas hukum, nescaya lazimlah bahawa sempurna ia dengan demikian perbuatan atau hukum itu, maka lazim bahawa adalah perbuatan itu atau hukum itu jadi sifat bagi Allah Ta'ala hingga sempurna ia dengan dia, kerana bahawasanya tiada sempurna ia melainkan dengan barang yang ia sifatnya Allah Ta'ala. Maknanya kalau seseorang itu dapat melaksanakan segala titah perintah hukum Allah, yang pabu, yang diperintah dilaksanakan dan yang dilarang dia tinggalkan, maksudnya apakah kembali faedahnya kepada Allah? Ianya tidak. Itu adalah sifat kesempurnaan. Memang Allah mendatangkan sesuatu itu adalah dari segi keilmuan Allah itu sendiri, tahu kalau salat, kalau kamu buat apa, dia punya kembali kepada kamu apa faedahnya. Dan memang Allah sebutkan setiap ibadah yang wajib seperti sembahyang, kalau kita lakukan dengan baik dan sempurna, Allah kata apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang kamu lakukan itu akan mampu mengelakkan, menjauhkan kamu daripada apa sahaja dosa, sama ada dosa besar maupun dosa kecil, menjauhkan fahsya' wal munkar. Puasa yang kita lakukan, apa Allah tetapkan objektifnya, la'allakum tattaqun, sesungguhnya kamu akan mendapat satu sifat yang dinamakan takwa. Itu juga zakat kita lakukan adalah untuk membersihkan, tutahhiru, dia kata membersihkan harta kita itu. Itu juga kita melaksanakan haji, orang yang melaksanakan haji dengan baik dan tidak ada sedikit pun rosak amalan ibadah hajinya, laisa lahu jaza illal jannah, tak ada balasan orang yang dapat melaksanakan haji umrah dengan sempurna
melainkan balasannya syurga. Itu semua adalah kembali kepada makhluk ataupun manusia itu sendiri. Dan itu adalah sifat kesempurnaan Allah, kerana dah meletakkan sesuatu itu ada dia punya hikmahnya, ada faedahnya. Maka adalah ia berkendak kepada demikian itu hingga menghasil ia baginya akan kamal, mana kesempurnaan. Betapa dan padahal ia kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, tak perlu apa-apa pun hasil daripada apa yang telah dijadikan dan apa yang telah ditetapkan dari segi hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau orang tak sembahyang tak jadi masalah, tak ada kurang pun kedudukan Allah itu. Orang sembahyang pun semua, kalau kata semua dalam dunia ni semua orang beriman pun tak ada jadi masalah. Tak adalah nak kembali kepada Allah segala apa yang dibuat oleh semua manusia itu. Kemudian seterusnya, wa kaza yu'khazu minhu aidan alla yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat wa la tarkuhu iz law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kasawabi masalan lakana jalla wa azza muftakiran ila zalika syai' liyatakammala bihi iz la yajibu bi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu wa huwa jalla wa azza al-ghani wa an kulli ma siwa. Artinya, dan demikian lagi diambil daripada istighna, istighna iaitu maha kayanya Allah itu. Jadi dia ambil daripada perkataan istighna pula bahawasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada mungkinan dan tiada wajib meninggalkan dia, kerana jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada yang akal seperti pahala umpamanya, nescaya adalah Allah Ta'ala berkehendak kepada sesuatu itu supaya sempurna ia dengan dia. Kerana tiada wajib bagi Allah Ta'ala itu sesuatu melainkan barang yang ia kamal baginya, dan Allah Jalla wa'azza itu kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikatakan tidak wajib berbuat atau menjadikan sesuatu daripada mumkinat. Mumkinat iaitu sesuatu yang boleh jadi. Makna mumkinat ini sesuatu yang lain daripada Allah, semua mumkinat. Maknanya sesuatu yang boleh dijadikan dan boleh tidak dijadikan, itu mumkinat. Berbuat sesuatu daripada mumkinat dan tiada wajib meninggalkan dia, kerana jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripadanya pada akal seperti pahala umpamanya, nescaya adalah Allah Ta'ala berkehendak kepada sesuatu itu supaya sempurna ia dengan dia. Misal kata kita bersembahyang, apakah Allah akan berikan pahala kepada kita? Wajib ke Allah beri? Mesti ke? Tidak. Itu sebab dia katakan mungkinat tu, benda-benda yang harus. Apakah kita taat patuh kepada Allah, wajib ke Allah masukkan kita ke dalam syurga? Itu tidak. Kalau wajib maknanya ada kuasa lain yang memaksa Allah, maka maha suci Allah, kerana Allah itu maha kaya, tak ada siapa pun masuk campur tangan di dalam apa sahaja tindak tanduk ataupun apa yang diciptakan ataupun tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga yang dinamakan sifat harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah menjadikan sesuatu yang mungkin dan meniadakannya. Kerana Allah terserah kepadanya kuasa mutlak, nak jadikan ke ataupun tak nak jadikan.
Itu maknanya sifat harus. Dan itulah mungkinan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada siapa pun, ya, yang masuk campur dalam sama ada nak menjadikan sesuatu ataupun tidak, ya. Itu terpulang kuasa mutlak itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Janji. Janji adakah wajib? Janji je, kan? Memang ada dikatakan man ya'mal salihati, ada apa yang janji Allah supaya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, ya, melaksanakan salat dan apa semua akan dimasukkan ke dalam syurga, ya. Dan memang ada inna Allah la yukhliful mi'ad, juga Allah tidak tidak memanukan janji, tidak menyalahi janji dia, ya. Jadi apakah janji Allah itu, ya? Kalau katalah janji Allah itu mesti Allah laksanakan, ya, maka di sana ada macam kita pula, ya, memaksa Allah, aku dah sembahyang, aku dah puasa, mesti kau masukkan. Itu tak boleh, ya. Tak boleh kita fahamkan begitu, ya. Memang janji Allah, ya, barang siapa berbuat amal soleh, akan dimasukkan ke dalam syurga, diberikan balasan apa semua, ya. Dan Allah kata innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya, ya. Orang yang nak dimasukkan ke dalam syurga pun dikatakan atas rahmat belas kasihan Allah, ya. Jadi kita kena kaitkan macam-macam, bukan mana ambil itu je terus, ya. Kita dimasukkan ke dalam syurga berdasarkan rahmat belas kasihan Allah, ya. Jadi maknanya tak wajib Allah itu, ya, mesti bagi syurga, ya. Itu terpulang. Itu yang kita kena faham, sifat harus, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Jadi tak ada, kita hanya berusaha menjadi seorang hamba yang kalau boleh dapat melaksanakan segala titah perintah Allah, ya. Kerana janji Allah, orang yang taat dan patuh kita harapkan berada di bawah rahmat Allah itu. Itu yang kita harapkan, maka di situ tak ada suatu kepastian yang mesti kita masuk juga. Ada tak ada orang boleh kata aku dah semayang selama ini, aku dah buat baik selama ini, aku mesti masuk juga, ya. Ada orang boleh kata begitu, ya. Kita pun semayang maghrib ni tadi buat sempurna ke tak sempurna, boleh balas syurga ke atau tidak, ya. Kita tak tahu, ya. Semuanya itu kembali, ya, mutlak kuasa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula kalau macam tu tak payahlah sembahyang, relax je. Kalau tak sembahyang lagi susah nak dapat masuk di bawah rahmat belas kasihan Allah, ya. Lagi teruk, ya. Jadi kita berusaha, melakukan segala titah perintah Allah, semoga kita berada di bawah rahmat belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okay. Ya. Maknanya amal kita tu maksud apa tadi? Maknanya apa tu, memotivasi kita, makna menggerakkan kita, seperti balasan syurga, balasan apa semua tu kan. Maknanya ada janji Allah itu, maka menyebabkan kita bermotivasi, ya, melaksanakan segala ketaatan itu, ya. Itu yang dikendaki begitulah, Jadi jangan kita nanti faham aku baik ni mesti masuk syurga.
dan tidak begitu, tak boleh kita nak adakan begitu. Hanya kita harap bahawasanya itu sebab ada sifat ar-raja, al-khawf war-raja itu dalam ilmu tasawuf itu. Okey. Ada lagi. Kemudian seterusnya, ini bahagian yang kedua daripada dua bahagian gharat, iaitu tujuan dan iaitu yang kembali ia atas makhluknya. Maknanya maslahat tadi disebut maslahat, iaitu juga gharat, iaitu tujuan. Tujuan Allah jadikan ini, maslahat Allah jadikan ini, semuanya itu. Itu sebab dia katakan ini bahagian yang kedua daripada dua bahagian gharat, tujuan, dan iaitu kembali ia atas makhluknya, iaitu kembali kepada manusia itu, dan mau muwaddihun, dia akan tersuci, tersucinya Ta'ala daripada gharat dengan katanya, maknanya jelas, muwaddihun itu maknanya jelas bahawasanya gharat, iaitu tujuan itu adalah kembali kepada makhluknya. Kerana jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripada mungkinat pada akal hingga akhirnya, artinya jikalau tiada tersuci ia daripada agharat, maknanya tersuci daripada faedah-faedahnya, tujuannya, tetapi ada ia wajib atasnya Ta'ala berbuat suatu daripada mungkinat atau meninggalnya, nescaya lazim berkendak ia kepada orang yang menolak ia daripadanya akan kekurangan. Jadi kalau ada dikatakan Allah buat satu itu, buat ini, hendakkan ada faedahnya, ada matlamatnya, ada tujuannya, maka lazim berkendak dia kepada orang yang menolak ia daripadanya akan kekurangan. Sebab kalau hendakkan suatu tujuan dalam apa yang Allah ciptakan, maka itu adalah kekurangan. Maka mesti ada suatu kuasa yang supaya menolak, membuang segala kekurangan itu. Dan itu demikian maslahat itu, maka sempurna ia dengan dia, iaitu muhal, iaitu mustahil pada haknya Ta'ala. Dan ia bahagian yang ketiga pada akidah, dan itu barang yang pada haknya Ta'ala, kata Syekh Al-Baituri. Jadi maknanya ada hendakkan tujuan Allah jadikan hukum hakam, Allah perintahkan supaya laksanakan ketaatan, ada tujuannya di sebalik itu, maka itu semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula kata musannif bahawa tiada wajib atas Allah Taala berbuat suatu hingga akhirnya, iaitu itu tiada tersembunyi bahawasanya isyarat kepada akidah yang harus pada hak Allah Taala. Maknanya itu kembali kepada sifat yang harus, iaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dikatakan Allah tidak ada siapa pun yang memaksa, menyuruh membuat itu, membuat ini, maka itu adalah sifat harus. Dan zahir perbuatan musannif itu bahawasanya qasadnya, iaitu tujuannya, dengan demikian itu membatalkan wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu atau meninggalkan dia daripada ketiadaan berpaling kepada keadaan yang demikian itu gharat, iaitu tujuan atau tiada, dan iaitu yang bersegera pada faham tetapi mensarih, makna menjelaskan oleh musannif, iaitu penulis pada syarahnya dengan bahawa gharat, iaitu tujuan daripada yang demikian itu, tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu untuk membatalkan akan salah satu daripada dua bahagian gharat, iaitu tujuan. Dan kenyataan yang demikian itu bahawa gharat, tujuan itu dua bahagi. Yang diterang gharat itu ada dua bahagi. Salah satu daripada keduanya maslahat. Ada maslahat yang kembali ia atas Allah Ta'ala,
Dan yang kedua, maslahat yang kembali atas makhluk seperti yang telah lalu sebutnya. Dan tiap-tiap daripada keduanya itu adalah mustahil. Maknanya gharad dan maslahat yang kembali kepada Allah dan kembali kepada makhluk, semuanya itu adalah dikira mustahil. Jadi dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada dalam kepercayaan akidah kita yang mengatakan Allah wajib memberikan bagi mereka yang patuh dan taat, wajib diberikan balasan syurga. Tak boleh kita mengatakan sedemikian, kerana Allah tak ada siapa yang memaksa suruh buat itu, buat ini. Ataupun apakah janji Allah tadi, kalau tak dimasukkan orang yang buat baik ke dalam syurga tu, apakah ada kembalinya tujuan ataupun matlamat ataupun kehendak itu mengangkat kedudukan Allah ataupun lainnya? Tak ada sikit pun, tak ada. Sebab kalau kita tengok di dalam hadis Rasulullah kata, apakah kamu tahu siapa dia muflis? Siapakah orang yang muflis? Lalu Rasulullah menjelaskan, orang yang muflis ni dia kata adalah orang yang berjumpa dengan Allah, bawa sembahyangnya, bawa zakatnya, bawa itu semua benda-benda yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan. Dan amal dia ni dikatakan seperti cahaya, tetapi apabila malaikat serahkan amalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditolak, kembalikan balik dia kepada orang yang punya amal ini. Sebab dalam kehidupan dia, dia ada melaksanakan berbagai perkara yang dilarang, seperti menzalimi, seperti mengambil hak orang, sembahyang dua, tapi melakukan kezaliman, melakukan pendustaan dan macam-macam lagi. Jadi dia punya pahala sembahyangnya, puasanya, zakatnya, qiyamul lailnya itu akan diserahkan kepada orang yang dizalimi, akan diserahkan kepada orang yang ditipu, diserahkan kepada orang yang macam-macam lagi lah, apa perbuatan yang dia lakukan kepada orang, semuanya kebaikan-kebaikan itu dikembalikan kepada orang yang dizalimi dan orang disakiti dan orang yang macam-macam lah apa yang tak baik dilakukan, sehingga dah tak ada dah amal kebajikan itu. Padahal dalam dunia sembahyang dia, puasa, zakat, apa semua hebat, tapi kerana ada masalah itu, maka diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, sehingga habis amal kebaikan dia, tinggal hanya kejahatan, Kemudian dah tak ada lagi kejahatan orang yang dia zalimi itu pula akan dipindahkan kepada dia. Maka Rasulullah kata itulah orang yang muflis, di akhirat besok. Muflis di dunia boleh lagi lah, usahakan harta-harta dia diserah kepada anak-anak dia, pindahkan apa semua, tapi di akhirat besok tak ada lah, tak boleh nak ke mana. Ianya akan dihakimi oleh Allah dengan sebaik-baiknya, sesempurnanya ahkamal hakimin itu. Jadi itu keadaan golongan orang-orang yang dalam dunia melaksanakan ketaatan, melaksanakan kebaikan apa semua, di samping melaksanakan kebaikan dan ketaatan itu, dia juga melakukan berbagai-bagai keburukan, menipu, menzalim, menyakiti,
memaki hamun dan bermacam-macam keburukan dia buat. Jadi semuanya itu akan dihakimi oleh Allah dan dikenakan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Maknanya kalaulah dikatakan tadi wajib Allah balaskan orang yang salat itu dengan syurga, maka kalau berlaku macam tu tidak adil lah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada janji dia. Barang siapa sembahyang, puasa apa semua, saya kata tadi buat haji dengan baik, laisa lahul jaza illa jannah, tak ada balasan melainkan syurga bagi orang yang dapat haji mabrur. Tapi ada amal-amal yang tak baik yang dilakukan sesama manusia, maka itulah yang menyebabkan amal kebaikan dia itu tadi dipindahkan, ditransfer kepada orang, tahu-tahu dah tak ada, kosong dah amal dia. Jadi itu yang kita bimbang. Okey, insya-Allah kita berhenti sekarang itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahli kulli unsa wa zakar Rabbi wa fikna wa fikum bima ta'ala sadiqa wa la wa fi'lan karama wa rizqan kulla halalan da'ima al-akhila atqiya ulama nahza bil khairi wa nafa fil syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram bil ridha minkal uyun waqdi rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa firstur anta akrama man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi ta'ana wa nuwafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi al-masabih al-wura. Allahumma hdina bihudak waj'alna min nisarin fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.